Yalah, salah seorangnya dekat tepi pantai kan, seorang lagi dekat Amerika. Okey. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang menonton. Terima kasih. Ada Faiza, ada Norma, ada Nur Ikhlas Tulha pun ada. Wah, macam pernah dengar nama ni. Evina ada, Havi ada, Miskia Saudagar Stokin Weekend ada. Wah, ramai ada hari ni. Okey. Jadi boleh share dulu kepada rakan-rakan kita. Jadi saya tutup dulu muka yang lain ni, bagi saya punya muka dulu. Okey. Jadi selamat malam, salam jutawan kepada semua yang hadir pada malam ini. Malam ini kita bersama lagi dengan sesi bersama usahawan-usahawan MXB ataupun usahawan-usahawan weekend, macam-macam lagi lah yang anda panggil kan. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, bagi yang pertama kali tengok video ni kan, yang tak siapa-siapa lah share kepada anda kan. Okey. Kita adalah sebuah syarikat yang dinamakan MXB, Max Gaba International. Alright. Jadi kita ada 15 tahun pengalaman di dalam industri ini, yang mana kita telah berusia 15 tahun sebab kita bermula pada 2005. Dan setiap tahun kita menjalankan bisnes ini dengan lesen, dengan resen, dan kalau ada yang mungkinlah nak check kita punya lesen kan, AJL 931592. Okey. Max Gaba International. Kita menyediakan peluang kepada semua yang berminat, yang berniat nak jadi usahawan ataupun nak mendapatkan produk-produk yang terbaik daripada MXB. Jadi setiap Selasa kita akan interview, sembang-sembang santai kan dengan kita punya usahawan-usahawan. Dan hari ini kita sangat special. Kita bersama dengan dua usahawan kita yang ada ada speciality masing-masing. Seorang yang dah kita panggil dah dikenali satu Malaya kan, dan seorang lagi ni dia dah biasa dah dengan apa yang kita kata teknologi yang melibatkan bisnes-bisnes yang advance kan, kripto lah, benda-benda saham ke apa kan, macam-macam. Jadi hari ni saya nak memperkenalkan dua kita punya speaker undangan kita hari ini, bakal jutawan MXB kan. Kita ada yang di tepi pantai tu, kalau anda nampak yang di tepi pantai tu, saya rasa di Maldives ke di mana, tak lain tak bukan tak payah kenal pun kan, hero Malaya kita. Daripada saya kecil, inilah muka yang saya dengan mak saya tengok tiap-tiap hari kan, masa zaman-zaman tengah hari-hari keluar TV tu. Tak lain tak bukan Abang Badrul Muhayyad kita. Bang, tadi dekat mana tu? Maldives Saya dekat dengan Mauritius Island. Dekat Mauritius Island Okey. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih bersama kita. Seorang saya belum panggil masuk lagi. Oh, tak masuk lagi. Yang seorang ni mungkin saya rasa daripada Amerika Syarikat kot kan, sebab belakang tu ada gambar dolar tu. Kita punya antara bakal jutawan MXB 2021, yang mana grup dia sekarang tengah meletup-letup ni kan, dekat Klang Valley, dekat Pahang. Okey. Itulah yang kita kata, anda pun boleh baca nama dia kan, Tuan Zaimi Ruslan. Apa khabar Tuan Zaimi malam ni? Ya, alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Okey, saya berada di apa ni? Kat belakang ni, kat US. Tak ada dekat di rumah mak kaya lah. Oh, di rumah mak kaya. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya rasa kita nak ramai orang nak berkenalan lebih lanjut lah. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Abang Badrul Muhayyad dulu. Bang, boleh perkenalkan diri sikit? Mana tahu ada yang belum kenal ke kan? Assalamualaikum Malaysia, apa khabar semua? Saya Badrul Muhayyad. Okay. Saya seorang aktor dan insyaAllah kalau rezeki nak jadi producer lah, diizinkan oleh Allah. Dan saya nak menjadi jutawan di MXB ni, insyaAllah. Amin, amin, amin. Ya, amin rabbal alamin. Okey, itu je, sikit je perkenalan dia. Sikit perkenalan. Ke nak banyak? Nak tanya umur, nak tanya IC boleh. Okey.
Tak apa, tu rahsia. Okey. Kita tunggu. Okey, Tuan Zaimi boleh bagi perkenalan sikit, umur berapa, anak berapa kan, cita-cita. Sebab dengar cita-cita sekarang nak jadi artis. Jawab je. Jadi, Saya dikenali sebagai apa ni? Pemadam kesihatan anda. Okey, sebab apa saya suka nama pemadam kesihatan tu? Sebabnya kita ni kadang-kadang macam-macam sakit sebenarnya kan, ada macam-macam lah daripada segi poket, kesihatan, emosi. Okey, saya berusia 37 tahun dan saya adalah seorang bekas tentera lah. Okey, alhamdulillah dalam bisnes ni saya aplikasikan tentera punya sistem jugalah kan. So saya lebih orang cakap boleh disiplin, boleh masa kita dengan klien insya-Allah. Maksudnya ala tentera lah, MXB ala tentera. Lah tentera kena push sikit lah, tak boleh lembut-lembut. Jangan mengajuk, tak boleh mengajuk sangat. Kalau tak susah kita. Kita kena banyak sebab dalam networking ni kita banyak kena menjaga hati dan perasaan ramai orang lah insya-Allah. Oh, okey. Tak apa, sabar. Itu nanti kita sambung. Okey. Okey. Abang Badrul, macam mana boleh terjebak ataupun berkenalan dengan MSB ni? Boleh share sikit? okey, sebenarnya saya baru berkecimpung dengan MSB dengan bikin produk ni. Dia newcomer lah. Kisah dia, saya tersepak dengan Baba, mak kaya husband di Melawati Mall. Cerita dia cukup simple. Saya ni smoking, punya lighter tau. Kisah dia macam itulah. Jadi di situ saya kenal dengan Baba, and Baba kata, saya berbual dengan dia lah, saya tanya apa dia buat. Dia tak cakap saya buat MSB. Sampailah dia call Zaimi dalam masa 15 minit, saya tunggu dengan anak saya. Kebetulan memang saya kerja dekat Melawati Mall, Zaimi pun sampai. Tapi saya nampak kehebatan MSB ni dia tak macam dengan jualan langsung yang lain. Maksudnya Zaimi hanya cakap dengan saya, abang nak buat duit tak? Abang jadi kaya tak? Pasal produk pasal apa? Jadi saya kata, Mamat ni biar betul, kata askar bekas pegawai, tapi dia cakap macam tak masuk akal. Tapi bila saya tengok sehari dua hari tu dia keep minta dengan saya dan saya dapat satu rangsangan, saya kata kenapa aku tak cuba MSB ni, dan saya pun pergi ke rumah mak, Zaimi bawa saya register. Dalam masa 3 bulan tu saya agak slow juga, tapi bila dalam sebenarnya macam ini Cik Azan, saya pun syuting hari tu kan, tapi sesuatu keajaiban berlaku 2 minggu yang lepas. Perolakan yang arus yang dapat saya rasa tu begitu kuat untuk saya melakukan sesuatu di MSB dan untuk saya jadi jutawan. Sebab apa yang saya tahu, saya dapat pakai stokin dia, memang barang-barang weekend ni memang terbaik. Saya dapat rasa. Sebab saya boleh bercerita dengan semua orang. Darah manusia ni berbeza-beza. Kan? Kalau kita tanya dengan 10 orang, dia akan bagi jawapan yang lain, tapi semua jawapan positif. Jadi MSB saya nampak I can make money. Okay, dengan cara sistem yang betul, dengan cara sistem itu kalau kita buat, dan dia punya barang-barang dia is a good product lah. Saya suka mengatakan weekend produk terbaik nombor 1 di Malaysia ni. Okey. Testimoni produk kejap lagi kita share, Boleh, no problem. Okey. Jadi Tuan Zaimi, saya dikabarkan 8-9 tahun ke 7-8 tahun dah bersama dengan MSB kan. Ingat lagi tak macam mana berkenalan dengan MSB? Oh, ingat. Masih ku ingat lagi walaupun dah 8 tahun yang lepas. Okey, sebenarnya saya ni mencari-cari pada tahun, maksudnya masuk tentera lagi, saya dah mencari. Saya berfikiran lepas saya pencen ataupun saya tak berpencen, saya tetap tak nak bekerja dengan orang, maksudnya kat situ. So pada awalnya saya dah pergi macam-macam mencarilah bisnes berkenaan dengan networking ni, sebabnya saya tentera, so saya tak ada masa yang banyak untuk nak pergi jaga kedai ke, nak buat apa-apalah kan. So apabila saya jumpa tu tahun 2012, tu pun disebabkan saya ada masalah kewangan yang besar lah. So saya kata apa benda yang aku boleh buat sama dalam tentera ni dengan keadaan yang semasa tu. So apa yang saya lakukan adalah terjumpa bisnes ni dengan office mate saya.
Tapi option mat saya tu nak pension lah. So dia cerita kat saya benda ni bagus, dia kata saya okey boleh buat, dan permulaan tu saya buat, saya tak pandai networknya. So mentor yang so menjual, sampai satu ketika tu mak saya dah tegur saya, dia tanya saya berapa lama dalam bisnes ni, saya kata 2 tahun, dan berapa income dah dapat, saya kata 2,700 time tu. So dia kata kenapa tak dapat ratusan ribu? So saya kata saya tak pandai kan. So dia suruh saya ikut style yang apa yang dia ajar. Alhamdulillah tahun yang ketiga tu saya boleh dapat dalam 300,000. Alhamdulillah. Okey, Oh, maksudnya baik. Untuk berkenaan tahun dengan tu lah. pertama 700. Tahun tahun pertama RM100. Tahun kedua RM2,000. Masih tak percaya dengan yakin lagi lah. Sebab kan masa tu zaman tu banyak networking tumbuh bab cendawan. So kita tak tahu yang mana yang real, yang mana yang ni. So saya ambil kesempatan hanya menjual produk sebab produk yang bagus. Okey. Jadi Abang Bat sebelum ni mesti pernah apa cuba-cuba bisnes kan, sebab saya difahamkan Abang Bat punya pakcik family memang businessman yang sangat berjaya kan. Yang brand besar di Malaysia kan. Boleh kita sebut ke brand tu? Saya sebut kot. Saya sebut lah. Tapi dia brand kicap number 1 dekat Malaysia. Dan orang itu adalah family Abang Bat. Jadi mungkin Abang Bat boleh share sikit. Sebelum ni ada cuba-cuba buat bisnes kan. Yang mana mungkin ada pernah dapat income daripada bisnes yang best ke, yang tak dapat ke. Ada tak? Boleh share sikit tak? Share sikit itu bisnes tu orang tua saya dengan adik-beradik saya punya, saya tak sebut lah. Tapi sebenarnya bagi saya naik turun sesuatu perniagaan ni memang jadi asam garam pada siapa-siapa yang nak berjaya lah. Pengalaman saya tak kira apa bangsa sekalipun. Saya tak adalah bukan satu perniagaan besar, tapi ada juga bisnes kecil-kecilan kan. Tapi kalau awak cakap kalau nak share benda yang perit tu pun ada saya rasa, dan benda yang manis pun ada saya rasa. Tapi bagi saya setiap perjalanan kehidupan perniagaan kita yang kita buat tu sebahagian daripada perjalanan untuk mematangkan diri kita, dan kesilapan ni satu cikgu yang baik lah. Mistake is a good sifu tu. Daripada kegagalan, kejatuhan, kita banyak boleh belajar benda-benda yang menunjukkan kita untuk pergi ke arah yang positif. Jadi kita boleh ambil satu pengalaman yang baik untuk bantu kita dalam masa yang akan datang lah. Sebab saya bukanlah kata bisnes besar sangat, jatuh terus kan tak ada, tapi saya dah lalui benda tu lah. Tapi satu lagi saya nak selitkan, Remy, Lan, MSB satu best sebab MSB sebuah syarikat yang ada lesen. Itu yang penting. Itu yang buat terpaut saya nak masuk. Sebab kita sebelum-sebelum ni banyak kes yang penipuan, duit dah dapat dia bawa lagi, company tutup. Tapi MSB tak. MSB sebuah syarikat yang kukuh dan ada lesen. Itu yang paling penting sekali. Ya, betul. Maksudnya Abang Bat ni banyak pengalamannya kan, jatuh bangun dapat, dan beliau juga tahu apa pentingnya kalau bisnes macam ni kena ada lesen punya company kan, sebab kita bawa nama kita kan. Okey. Dan itu yang saya nak tanya Tuan Zaimi tu. Tuan Zaimi ni dia sangat aktif dan juga sangat peka dengan market trends tau. Jadi company-company baru, company-company yang tengah viral, dialah antara orang yang akan maksudnya ambil tahu kan, ada lesen ke tak. Jadi benda-benda yang kita kata public awareness kan. Jadi Tuan Zaimi sebelum ni ada pernah pengalaman, pernah cuba macam-macam jenis bisnes kan? Boleh share sikit tak apa yang sebelum ni pernah test sebelum MSB? Okey, sebelum MSB first saya ingat saya masa tu umur saya 18 tahun lah. First saya buat Lazor lah. Okey, Lazor mungkin okey, dia punya produk dia okey apa semua time tu. Cuma leadership yang tak berapa yang nak okey lah kat situ, sebabnya orang tu dah ambil duit, lepas tu dia dah bagi duit, lepas tu dia dah hilang macam tu lah. Lepas tu saya buat di Square, banyaklah uptrend, macam-macam lagi, Hi-O pun pernah kan. So kebanyakan saya tengok kita tak ada leadership yang macam MSB ada sekarang ni, kerana dengan kita tengok acuan yang mak kaya buat. Dia ajar kita ni, dia ajar ataupun dia didik kita ni macam family.
So dia buat pun dengan keikhlasan. So ramai yang terpaut dengan MSB ni disebabkan oleh mak kaya dia punya cara, method dia tu. And so dia pun dengan ilmu yang ada yang banyak, so dia tak lokek untuk bercerita babah, banyak bagi kata-kata semangat, banyak bagi dorongan. So saya kata kebanyakan lah apa yang saya tengok, dan ada jugalah bisnes yang tak ada lesen. Dan sekarang ni pun banyak tau, sampai ada satu boleh share, ada satu company tu saya Jangan sebut nama, jangan sebut nama. nama tak ada lah, saya tak ingat nama pun, tapi dia boleh bagi persen sampai tak masuk akal, 96% bonus kan. Sampai benda yang sebenarnya pada KK pun patutnya sebenarnya boleh tukar dah akta tu. Akta tu dah banyak ketinggalan lah sebenarnya. So saya pun dah berhubung dengan pegawai MKK. Dia menyatakan memang banyak akta tu kena ubah sebenarnya. So kat sini kita tengoklah orang ramai dekat Malaysia ni dia nak ubah hidup. Tetapi dia suka jenis macam kalau saya bagi duit duduk diam boleh tak? Maknanya tak boleh sebab kita buat perniagaan. So penjual beli tu tetap ada. Okey kat situ. So kebanyakan orang Malaysia ni dia sebenarnya dia peluang yang dia dapat tu tapi dia nak lagi mudah. Macam contoh nak bagi duit saja, lepas tu duduk diam. Yang tu kebanyakan. So ramailah tertipu. So kadang-kadang orang akan ambil kesempatan lah atas sebab ilmu yang dia tak ada tu. Yang tu yang ramai yang tertipu. Dan apabila dia tertipu, dia akan marahkan ataupun network marketing ni. Sebenarnya network marketing adalah satu bisnes ataupun satu industri yang senang dan mudah untuk buat duit. Betul. Jadi itulah dia sedikit sebanyak menyukarkan orang yang dalam industri ni yang buat jalan yang benar, kan, menyediakan peluang yang betul. Kan sedikit sebanyak orang akan kata ini semua sama je. Sebenarnya tak sama, kan. Betul, saya setuju dengan Tuan Zami. Jadi hari tu abang Bat ada cerita dengan saya tentang pengalaman pertama masa baru start shooting Gerak Khas. Pakai stokin tu kan. Boleh share sikit tak dengan penonton kita? Saya memang suka share benda ni sebab masa tu saya baru lagi bila saya join weekend, saya telah ambil stokin weekend tu saya pakai. Kebetulan masa tu saya tengah shooting drama Gerak Khas lah. Skop production Datuk Yusof Aslam Okey. Semasa saya shooting tu, saya pakai kasut yang ada heel. Dan masa tu saya berlari lagi di melawati mall, keluar masuk lorong, ke sana ke sini, bergaduh dengan polis. Tapi saya tak perasan tau tenaga yang saya ada pada saya tau. Sebab syuting ni memang meletihkan dan penat. Jadi sampailah satu tahap bila nak masuk lunch hour tu, director pun kata cut untuk kita pergi lunch hour. So director abang majlis saya kata, "Badrul, are you okay Badrul?" Saya kata saya okey. Kenapa dia nak tanya saya beberapa kali okey ke tak okey ke tak okey? Jadi Zaimi pun sampai kat lokasi saya kat Taman Melawati. Saya cakap ni, dan saya rasa tekak saya dahaga dan saya rasa kekuatan tu saya makin bertambah tau. Tapi saya perlukan air dan Zami bawa satu katil air, setengah katil mineral water tu saya minum. Rupanya stokin tu memberi satu kesan yang mendatangkan energi yang betul-betul power. Memang ajaib lah stokin weekend ni. Jadi itu pasal saya cakap, darah manusia ni berbeza-beza. Jadi mungkin kalau orang A pakai, jawapan dia positif, tetap positif, tapi dengan cara lain. Tapi saya dapat rasa, betul-betul ni Dan, saya dapat rasa dia punya energi tu memang kuat. Dan saya boleh main futsal, saya boleh main badminton, saya masih lagi boleh berjoging. Dan usia 52 tahun ni, saya masih lagi berenergi. Ini semua kasut Allah, tapi ini asbab je lah. Kan? Memang weekend memang sedih. Okey, 52 tahun bang Ya, 52 tahun. Ya. Tak nampak dah sebaya je kita bertiga. Jangan cakap. Tapi perubahan, tapi passion juga kan. Okay. Jadi abang Bat ada cerita juga kat saya yang stokin kita tu tak berbau kan? Ya betul. Pelik tak awal-awal? Ya mula-mula bila saya pakai waktu tidur dan bila saya ada kelapangan masa, saya tak shoot hari tu bila saya free, saya sentiasa pakai sebab energi tu beri saya satu penceritaan tau. Jadi saya nak tengok apa lagi yang dia boleh pakai untuk weekend ni kan. Sebab dia buat untuk pelihan darah dan berbagai-bagai yang ada di tubuh badan kita ni. Jadi saya pun tak perasan kenapa saya tak basuh tau. Sebab dia tak berbau busuk langsung.
Dan saya ada sesekali sejebur dekat Cahaya Matahari tapi jarang tau. Saya tanya dengan Zaimi, Zaimi, Abang Bat berapa perasan dah? Dekat 2-3 bulan ni saya pakai tak bau. Zaimi pun cakap. Zaimi memang dia tak nak cerita semua pada saya. Dia nak tengok apa yang saya feedback untuk cerita pada dia. Saya dah dapat tahu lah cara Zaimi. Zaimi, Abang Bat, stokin tak bau busuk ni. Memang dia ada antibakteria. Baru saya tahu. Dia ada antibakteria dan kita pun semua tahu yang stokin ni dia ada 5 batu-batu terbaik di dunia yang telah diblendkan jadi benang. Jadi stokin, baju dan berbagai-bagai. Tapi stokin tu saya dah cuci dah 2 minggu lepas kan. Saya ada satu program sport dekat salah sebuah stesen TV dan pada waktu tu hujan. Saya sayang nak basuh stokin tu tapi saya dah basuh lah. Tapi apa-apa pun tuan-tuan perempuan yang siapa-siapa tengok FB Live ni, stokin weekend memang betul-betul bermanfaat dan memberi kesan yang baik pada siapa yang dah pakai. Kita tak pakai sebab beli, tapi memang best. Stokin weekend memang best. Dan saya suka mengatakan stokin weekend, produk kesihatan nomor 1 terbaik di Malaysia. Banyak kali saya cakap dalam sini. Sebab dia memberi satu rahsia pada diri saya lah. Energy is very, very energy. It's very, very energy shop. Ya, kita tak paksa dia orang beli apa Bat. Tapi kalau dia orang tak beli, dia orang rugi lah. Betul dia orang beli. Sebab di MSB ni, selain pada kita menjaga kesihatan kita boleh buat amal jariah dan kita boleh buat duit sebenarnya. Saya dapat rahsia buat duit ni baru 2 minggu lepas lah. Ya. Okay, tak apa. Tu nanti. Dah seronok dah tu. Okey, tak apa. Tu nanti kita share sekejap lagi Okey, Tuan Zaimi kan. Begitu banyak follower. Sebab Tuan Zaimi ni untuk pengetahuan yang tengah menonton, dia ni seorang networker. Dia networker ni dia ada banyak jaringan, dia ada banyak kabel-kabel yang memang daripada dia start dulu sampai sekarang. Jadi banyak-banyak networker, lepas tu geng-geng muda pun banyak kan. Lepas tu kita kata kenapa nak pilih MXB, nak berjuang dengan MXB. Kan ada banyak lagi yang bayar hari ni semalam kaya kan. Kenapa nak MXB tu? Kenapa lekat dekat MXB tu? Okey, kenapa nak lekat dengan MSB ya? Okey, saya nak beritahu lah. Satu je yang best. Yang saya nampak lah. Yang tempat okey, dia tak ada maintain langsung. Maksudnya tak ada nak beli kali kedua ke ketiga kecuali kita nak lah barang tu untuk pakai untuk diri kita. So kat sini saya nak cerita dia dengan kita perkenalkan orang untuk pakai saja kita boleh dapat income. Kan? Tapi perkataan yang saya nak sebut ni KK marah kadang-kadang kan dia kata tanpa menjual. Sebenarnya memanglah kita dah beli barang untuk pakai di kita dah beli jual beli tu dah berlaku. Cuma kita tak menjual dekat orang lain lah. Maknanya kita pakai, kita cerita kat orang, kita share, orang tu pakai kita dapat bonus. Yang tu saya nampak. Lagi satu MSB, satu lagi nak cerita yang best Boleh. Ada orang tu, dia terlupa password dah lama tak buat 2-3 tahun. Tapi MSB bagi balik dia punya account dengan network-networknya sekali. Tak hilang. Kan orang kalau company lain, sekian salam lah. Sebab itulah MSB, dia people's company. Kan walaupun ada, tak silap saya sendiri pun ada account, lupa nak buka, ada bonus, dapat lagi. Maknanya tak hilang. MSB tak ada kad punya. Sebabnya salah satu yang syarikat yang saya pernah tengok yang dah pernah saya buat sebelum-sebelum yang lain, saya tengok MSB adalah yang terbaik dekat Malaysia. Dan orang cakap apa dah 15 tahun. Sistem dia tak pernah berubah pun. Just dia upgradekan untuk package ataupun dia panggil package-package yang terbaru untuk dia punya network lagi happy untuk bersama MSB. Bayangkanlah 40% kan. Dulu 10%, saya ni 40%. Saya target yang 40% tu je. Kalau ajak orang memang 40% sebab kita nak nampakkan dia dapat income cepat. Kan? Dia dapat income yang tinggi. Kan? Yang tu yang bestnya MSB. Dia lagi satu MSB, terima kasih juga kepada Cik Azlan, pada Mespam kan, sebab mendengar suara kami sebagai leader-leader di bawah. Terima kasih. Okey, maksudnya antaranya plan lah Ya, marketing plan. Lepas ni kita nak minta Tuan Zaimi share sikit pasal plan, apa yang menarik plan tu. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Cuma nak tanya Abang Bat lah. Abang Bat dalam 3 bulan lebih dah berkenalan dengan MSB, dengan Weekend.
Ya, dan baru kita kata baru 2 minggu kita jadi aktif dengan Full swing. kemasukan seminggu lebih bersama dengan Abang Bat punya geng-geng ni kan, dengan yang Kuantan, dengan yang bakal di Klang Valley. Jadi apa perasaan Abang Bat bila dalam 2 minggu ni kita aktif, kita selalu keluar bersama, buat program bersama. Apa perasaan Abang Bat ataupun pandangan Abang Bat terhadap tim-tim MSB ni? Saya punya transparent, my point of view ni memang tim ni memang best sebab Azlan ada, Zainul ada, Mak Kaya ada, Baba ada, Zami ada, dan saya sayang awak semua tau. Dan dalam masa 2 minggu tu momentum dia berlaku di Kuantan. Anjakan dia berlaku di Kuantan, dan saya rasa bila minggu depan kita berada di Jalan Tut, saya dah mula nampak sebenarnya tau Zan. Saya dah mula nampak dah. Saya punya POV, saya dah mula nampak. Dan apabila saya berkenal dengan ustaz yang dari Kuantan tu, Ustaz Muhammad Rozi tu, dia lagi memberi semangat kat saya. Maknanya di situ saya nampak ada satu, saya punya mileage saya untuk ke depan tu dah ada dah. Jadi bila saya balik di KL, saya dapat lagi 2-3 prospek dan memberi satu, saya buat hat-trick semalam. Saya buat hat-trick. Bukan main bola je buat hat-trick. Semalam saya buat hat-trick dengan jaringan yang sama. Zami tahu, dan saya rasa ini satu semangat bagi saya, dan saya akan terus memperjuangkan MSB sebab MSB ni cerah masa depan. Di samping kita boleh pakai barang kesihatan, kita boleh kenal ramai orang, dan berbagai-bagai lagi lah benda-benda yang positif. Okey. Abang Bat boleh share ke dalam seminggu lebih ni berapa dah claim bonus? Nak kata claim bonus itu rahsia berapa saya dapat. Okey tak? Tapi dalam keadaan yang dengan kerja saya ni, maknanya okey lah. Tapi saya dapat lebih apa yang saya dapat. Zami tahu. Okay, saya faham tu Abang Bat. Just nice Just nice. Tapi saya nak score lebih daripada ni. Okey. Jadi mungkin Abang Bat boleh share sikit kenapa Abang Bat nak cuba dengan MXB? Okay. Kenapa inilah nak penatkan diri, kenapa nak korbankan masa kan? Kenapa nak cuba MSB? Sebenarnya nampak macam korban, tapi sebenarnya tak berkorban. Satu perjuangan sebenarnya. Satu perjuangan yang indah yang saya nampak. Okay? Sebab bila kita buat suatu kerja tu dengan betul-betul rumus, ini bukan satu pengorbanan, ini satu perjuangan betul-betul rumus, sebab itulah kita punya keuangan. Di situlah bank kita nak dapat. Dan saya dah dapat dalam masa seminggu, 2 minggu, semalam memberi jawapan. Setiap kali masa 2 minggu tu dia memberi jawapan pada diri saya tau. Satu. Dan sekarang ni saya kena jadi macam Ronaldo lah. Saya nak kena selalu skor gol. Saya tak nak bagi chance. Saya akan skor gol. Dapatnya saya tembak. Sebab saya dah nampak dah jalan dia ni. Sebab apa-apa bisnes yang kita buat, tak kisah investment ke apa-apa benda lah, tak kisahlah. Sekarang sebut kat sini. Orang-orang yang jadi millionaire ni, saya rasa peringkat permulaan pun mungkin macam saya tau. Tak ada orang yang terus berjaya. Mungkin peringkat macam apa yang kita buat dalam bisnes ni, peringkat tu memang kadang-kadang kita segan nak jumpa orang, segan nak cakap kan. Tapi lama-kelamaan bila kita pergi kelas, sebab tu MSB ni rajin buat kelas. Betul tak Cik Azlan? Betul. Mak Kaya pun rajin buat kelas, Zaimi pun kadang bercerita dengan saya apa yang kita kena buat. Jadi sebenarnya tak rugi untuk ilmu. Kan? Jadi saya dah nampak dah sekarang ni, jadi saya kena buat yang terbaik dan padu untuk weekend dan untuk saya punya I want money. Saya nakkan duit. Sebab saya target, saya minta Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak jadi millionaire satu hari nanti. Dengan telefon. Amin insya-Allah. Amin ya Allah. Amin. Yalah, macam abang Badrul Muhayyad yang bagi yang tengah menonton, Abang Badrul ni dia ada share dengan saya satu benda yang saya tertarik. Dia kata memanglah dia actor, dan next year insya-Allah dia akan produce, dan insya-Allah bila produce ni dia akan jadi millionaire dalam dia punya forte. Tapi dia nak juga jadi millionaire dalam bisnes MXB. Dia maksudnya dia cabar diri dia tak set limit tau. Dia nak pergi setinggi yang boleh. Itu patut kita yang tengah tengok ni, patut kita pun fikir. Artis pun buat, apatah lagi kita yang tak berapa nak retis ni kan. Jadi dah tentu kita kena buat juga. Okey. Jadi Tuan Zaimi, ramai orang dia tahu Tuan Zaimi ni sebagai antara networker yang betul-betul pandang plan pemasaran ataupun plan bisnes sebelum ambil keputusan nak join mana-mana platform dan sebagainya.
Jadi mungkin boleh share sikit apa bestnya MXB punya marketing plan, business plan kita, ataupun boleh compare sikit beberapa yang sekadar pengalaman sebelum ni, beza marketing plan tu. Okey, beza marketing plan yang paling orang cakap paling simple dengan yang company yang lain. Contohnya lah, kita menggunakan binary hybrid lah. Okey. So kita boleh buka 2 lead atau sebenarnya 3 ke 4, tapi kita nak fokus kepada 2 saja dulu. Okey. Permulaan. Apabila kita dah team A dan team B dah cantik, baru kita boleh team C, team D. Dan kita pula boleh juga team C dengan D tu boleh bagi dengan seorang saja saya boleh sponsor. So ramai saya akan letak bawah saya punya group. Dan kita tak ada orang cakap satu nak kena target, kita nak kena kejar pangkat, kita nak kena buat sesuatu, dan nak dapatkan sesuatu tu kita kena cakap kena apa ni? Kita nak dapatkan sesuatu pangkat, kita kena achieve apa-apa yang syarikat tu kena buat. Kalau tak, kita akan jadi, kita tak akan dapatlah apa yang kita sepatut dapatnya lah kalau biasa kat syarikat lain. Lagi satu, syarikat MSB juga kita boleh upgrade daripada package. Daripada package, kita ada 4 package, members, silver, gold dan diamond. So antara package tu kita boleh upgrade 2 kali daripada silver, daripada members kepada silver, ataupun members terus ke gold, ataupun gold terus ke diamond. Maknanya 2 kali. Dan lagi satu, untuk upgrade kita tak ada perlu masa. Maknanya kita tak ada tekanan. So nak cepat terpulang. So MSB banyak bantu. MSB adalah Maspam lah saya tengok, sebab Maspam adalah dia pun dulu distributor juga macam kita orang juga dulu kan. So dia dah buka company dan dia nampak apa yang leader-leader ataupun Max Gabian nak. Maksudnya dia faham. Dia faham dan menyebabkan bisnes ni akan jadi lebih mudah tanpa tekanan. Cuma kita buat je. So saya buka sikit je lah kan. Kalau dengan silver, dengan modal sekali seumur hidup, silver dengan package silver kita layak RM1,056 satu hari. 31,000 sebulan. Tu pun modal tak sampai pun 1,000. Tapi apa kita nak kena buat? Benda yang sama, duplikasi saja. Cuma kita nak ajar network kita kenapa kita nak perlu buat benda tu. Supaya dia orang akan dapat macam apa yang kita dapat. Yang tu yang paling penting lah. So produk memang okey, memang kita kena faham produk knowledge. Tapi kadang-kadang minta maaf cakap lah, kadang-kadang saya ni dah 8 tahun dengan MSB. 2 tahun yang pertama tu saya cerita pasal produk, yang lain tu saya more on how to make money dan how winner rangkaian sajalah. Dengan sebenarnya kita nak kena positif je, positif, minda, sebab benda tu mudah je sebenarnya, tapi kebanyakannya dia jadi susah disebabkan oleh ada mindset yang fikir oh ni MLM, ni networking, aku nak kena cari orang ramai kena tipu. Yang tu yang masalah sekarang ni. Sebab apa? Sebabnya korang nak tahu tak, jika nak jatuhkan syarikat ataupun nak jatuhkan syarikat yang tak ada lesen tu, korang kena jadi ahli kat situ dulu. Maknanya siapa nak buat kerja tu? Siapa yang nak buat kerja tu kan? Untuk macam saya tahu syarikat tu salah. So saya jadi ahli, saya akan jatuhkan. Sebab apa? Dia akan merosakkan market network marketing. Sebenarnya industri network marketing ni adalah yang terbaik kan di Malaysia sepatutnya, sebab benda yang mudah dan boleh bantu ramai orang. Orang yang tak ada pelajaran pun dia boleh jadi apa yang dia nak jadi. Maknanya bukan nak kena ada pelajaran yang tinggi ke apa, sebenarnya semangat dan usaha saja. Yang penting positif dan yakin, dan yang penting sekali kena cari syarikat yang ada lesen. Kena pastikan yang tu, sebab ramai banyak sangat yang tak ada lesen sekarang ni. So dia pun claim benda-benda yang tak sepatutnya. So jaga-jagalah kan. Jangan ambil dia orang batu lari, lepas tu menyebabkan tuan-tuan pindah kapal, satu grup pindah kapal akan menyusahkan orang lain.
Yang tu yang saya tak nak lah. Tapi marketing plan dekat MSB memang terbaik. Sebab apa? Duplikasi yang mudah, modal sekali dan kita boleh buat berkali-kali and income. Macam mana? Jumpa saya dekat Rumah Mak Kaya ataupun dekat dekat SQ. Esok kita orang pergi SQ tau. Siapa nak jumpa kita orang boleh. Saya dengan Abang Bat ada di SQ esok. Okey. Jadi itulah antara yang Tuan Zaimi punya perjuangan sejak saya kenal dia dalam 7-8 bulan lepas. Dia memang tak sukalah orang-orang ataupun syarikat yang memburukkan industri ni. Jadi kat situ dia kan sebagai bekas askar kan, bekas tentera, pegawai tentera. Jadi dia tak boleh tengok benda-benda tu. Memang dia akan marah. Okey. Abang Mat, ada yang tanya dekat Facebook Live ni, dia tanya kan lama berehat, lepas tu dah muncul balik kan. Boleh share sikit sekarang apa perkembangan terkini sekarang dalam bidang lakonan Seni dan seni-seni bidang seni. Apa cerita sekarang? Ini kita nak cerita weekend, kita dah terpaksa menjauh sikit. Okey, saya dalam dekat 6 tahun saya tinggal kat Johor Bahru. Saya buat perniagaan dengan ayah saya, adik saya dan adik-adik saya di JB. Jadi selepas 6 tahun di JB, Ahmad Idham, sekarang CEO Finance, ada panggil saya untuk satu drama episod, untuk salah satu siaran di TV lah. Jadi bila drama tu dah on air kat siaran TV tu request untuk ambil saya lagi dan dia call dengan satu production untuk pilih saya. Tapi saya tak boleh ambil sebab saya waktu tu saya bekerja. Jadi dah kali ketiga dia offer saya dengan company yang lain. Saya pun cuti tanpa gaji sebulan, saya pun syuting lah. Dan saya pun tak berhajat yang saya akan syuting selama-lamanya kan. Jadi saya fikir saya tak syuting, tapi itu mungkin nak lepaskan geram kan. Jadi bila dapat offer saya tu naik. Saya on and off JB, KL. Dah dekat setahun saya tengok job tu back to back. Alhamdulillah, walaupun dia small part, walaupun big part. Jadi saya pun dah ambil satu saya dah berfikir masak-masak. So saya berhenti kerja dengan adik-adik saya yang bisnes kat JB tu. Dan saya buat comeback dalam masa 3 tahun lah. Jadi saya masih lagi syuting sampai sekarang ni lah. Dan ada satu yang my latest drama yang paling best saya rasa is a Black Korea, Black Malaysia kan, untuk TV internet lah. Itu my latest drama. So sekarang ni jangan lupa tengok OK TV 10 malam. OK TV itu WhatsApp dari Jordan, itu dah tahun syuting tu bulan 10, tapi mesti PKP, jadi drama pun tak boleh on air bulan April. Sekarang tengah main kat TV OK lah. Okey. Itulah, ini saya sebenarnya nak tanya daripada saya jumpa Abang Bat daripada hari tu lagi, cuma tak terkeluar kan. Jadi saya rasa nak tanya kat sini lah. Boleh kan? Saya bila tengok Abang Bat, daripada pertama kali saya tengok Abang Bat kan, Abang Bat ni kira satu artis yang ada level yang tersendiri tau. Memang famous lah. Lagi-lagi kalau tanya orang-orang yang bayu mak saya atas sikit kan, memang kenalnya kan. Sekali mak saya kata, sekali kilas dia dah tahu dah Badrul Muhayyidd. Maksud saya, maksudnya soalan saya adalah macam mana Abang Bat boleh nak buat bisnes join kita orang di MSB? Tak ke nanti ada orang kata apa ni artis terkenal pun nak buat MSB ke? Ada tak perasaan macam tu? Ataupun pernah ada orang tanya ke? So far lah dah masa 3 bulan saya masih lagi freshy tau. Tak ada lagi orang tanya lah. Tapi saya nak heran apa, sebab apabila saya datang 4, 5, 6 kali di MSB Syed Zaimi bawa saya dapat lihat ramai orang-orang Melayu yang jadi billionaire dengan hanya menjual weekend produk daripada MSB. Jadi saya rasa ini mencabar saya punya diri. Dan kalau orang yang saya jumpa tu boleh buat duit kan, dia boleh buat duit dalam puluhan juta dalam masa, tapi benda tu bukan masa setahun 2 tahun. Masa 10 tahun kan. Tapi saya nampak benda ni memang boleh pergi satu hal. Dia saya kata company ada lesen, barang-barang ada pun bagus, and then dia kata networking bukan satu Malaysia ni, satu dunia yang sebenarnya. Networking ni memang satu dunia, memang menggalakkan kita buat kan. And then sebab produk dia pun baiklah Azan. Produk dia memang best. Awak pun tahu kan, produk dia memang best. Jadi saya rasa saya tak perlu segan kat sini sebab MSB satu nama yang bagi saya besar lah. Okey. Dan ni Nur Ikhlas Tulha kata bukan OK TV, TV OK. Okay. Betul.
topik. Ni Saimi ni. TV okey. TV okey. Kita je tu lah geng-geng main hentam saja kan. Okey lah, boleh faham lah. Thank you Mami Nen. Ya. Okey, Tuan Zaimi, ini kita pun dah hujung-hujung ni, soalan-soalan dah hujung-hujung lah. Boleh cerita tak sekarang perkembangan kumpulan Tuan Zaimi, sebab saya kebelakangan ni ada dalam sekali dua ikut Tuan Zaimi punya grup kan, dekat mana-mana Pahang kan, dekat apa kita kata Jengka, dekat belah-belah ni Bera kan. Jadi sekarang macam mana tiba-tiba agak laju ni, dalam sebulan dua ni tiba-tiba dia punya graf tu naik laju tu. Perkembangan nampak laju. Ada apa boleh share sikit tak? Oh Alhamdulillah. Tu sebabkan berkat mak jugalah yang mengajar, dan mak juga pun membantu saya lagi lah. Sebab saya pun baru, orang cakap sebenarnya kira baru jugalah buat full time. Dulu dalam masa 7 tahun sebenarnya saya buat dalam part time, maksudnya saya bekerja. So bila kita dah ada masa, so kita boleh duduk dengan kita punya network, kita boleh berbincang lebih lama lagi lah. Tak sebelum ni tak boleh nak bagi maksima kita punya diri kita kepada diorang. So alhamdulillah apabila saya dah resign, saya membentikan diri saya sebagai seorang tentera, pegawai orang satu kan. Saya berhentikan diri, saya 18 tahun berkhidmat sebab saya nampak peluang di MSB ni cukup besar kan. Cuma kita nak bagi peluang tu kepada orang lain pula untuk sama-sama dengan kita, untuk kita bantu dia berjaya, kita pun akan berjaya. So kebanyakannya kita menjawab soalan tu, kita kena bantu grup yang kita ada dan dia akan berjaya. Bukannya kita dah orang tu dah join kita lepaskan tangan, tak boleh lah. Maknanya servis. Maknanya kat sini servis je lah yang penting. So kita tak perlu nak beli 2-3 kali dah untuk kita dah. Just kita servis kita punya grup saja. Kita servis dia, kita tanya dia apa masalah, dan sebagai leader kita kena tahulah macam mana nak register, macam mana nak susun atur, macam mana nak bagi gerak kerja kat dia. Diorang semualah. So diorang ni mula-mula first memang tak tahu apa-apa. So kita kena banyak ilmu jugalah. Kita kena mendalami jugalah. So kita ada lagi satu, kita jangan pressure kita punya network tu terus nak kena belajar semua. Kalau tak, dia akan jadi, benda ni senang tapi dia jadi pening kan. Baik kita bantu dia sampai satu tahap tu, dia sendiri yang tanya, cik macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni, macam mana ni. So bila dia dah rasa macam tu, bila dia faham macam mana dapat income tu, lagi dia akan lagi tambah laju. Contohlah baru ni, saya bagi bonus, tolong sampaikan bonus je lah dekat Jerantut. Saya tanya makcik-acik tu, ataupun makcik-makcik yang kembang tu kan. Saya tanya dia, akak tahu tak, makcik tahu tak macam mana boleh dapat 1,000 lebih, dapat 900 lebih. Dia kata tak tahu pun. Tapi disebabkan oleh Cikgu T membantu grup dia orang kan. Saya pun bantu Cikgu T macam Cikgu T pun buat kat dia orang. So satu hari nanti dia orang tu akan pandai, dia akan buat dengan hati, dan dia tanya macam mana boleh dapat bonus. Bila dia tahu how to make money, contohlah hari ni kita register, kita dah tahu esok tu dapat berapa kan. So kita lagi bersemangat. So untuk menjawab soalan tu, kita kena bantu network, bagi masa untuk dia, untuk kita fahamkan dia. Okey. Jadi itulah saya tiba-tiba tadi Tuan Zaimi sebut pasal berhenti askor tu kan, memberhentikan diri kan. Saya nak tanya macam Tuan Zaimi ada satu pangkat yang hebat, yang bagus pada usia yang muda kan, pegawai Warren kan, Warren 1. Ya. Hello Lan. Dah putus kot Lan. Kejap kita tunggu jap. Ada masalah internet tu. Okey abang kat sana okey ya? Okey, steady. Steady ya? Steady. Weekend memang steady. Ya. Weekend memang steady. Apa tu, mesti mami yang hantar mesej. Aduh. Dah agak dah. Mami and baby. Baby. Aduh, mesti Lan dah live lah. Cik Azlan kita dah live ke?
Okey, saya rasa kalau Cik Azlan dah terputus tu, maksudnya kita habiskan dekat sini lah. Kalau benda ni berlaku dekat Facebook lagi. So, kata-kata akhir daripada Abang Bat untuk network-network Abang Bat dan peminat Abang Bat ataupun semualah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Malaysia, saya Badrul Moyat. Saya nak ambil kesempatan kepada peminat-peminat saya yang masih lagi menyokong saya. Jutaan terima kasih kerana menyokong saya daripada hingga remaja sampailah sekarang. Kalau masih ada yang menyokong. So all the best to you. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan duniawi dan akhirati. Dan kepada semua downline saya dan juga kepada semua yang buat produk weekend ni, kita kena berjuang sampai habisan, sampai ke akhir hayat kita. Sebab weekend satu produk kesihatan terbaik di Malaysia, siapa yang dah pakai tu tahu, dan di situ kita boleh menjana ekonomi seharian dan bulanan yang baik. Saya dah dapat tips ni lah, Amin. Ya, betul. Saya masih biasalah normal kan. Awak pun awak ikut saya, awak tahu kan. Ya, saya nampak tu. Kedua, saya tak berapa nak concentrate sebab saya fikir macam okey tak okey, tapi dia berlaku di Kuantan Amin. Ya, betul. Lembing pun tak memberi satu jawapan. Di Kuantan tu betul-betul memberi satu jawapan walaupun dalam masa singkat. Dan benda tu sampailah kita pergi ke Jengka dan juga di Jerantuk Pahang. Dan sekarang ni kita target satu state Pahang dulu lah. Betul. Tapi kita belum masuk Pahang dulu. Dan kepada prospek saya, all the best. Jangan give up. Kita kena usaha lebih kuat lagi. Jadi seorang jutawan. Sebab contoh-contoh jutawan tu dah ada kat MSB. Kan? Ya, betul. Kaya boleh buat. Zul Kaya boleh buat kalau Zul follow. Dan rakan-rakan yang boleh buat. Takkan kita tak boleh lah buat. Ya, betul. Pasti. Okey, terima kasih Abang Bat, Abang Badrul Moyat. Okey, daripada saya Zamir Ruslan. Jangan lupa tagline kita, pray hard work smart untuk Pray hard work smart. Ya, okey. Saya rasa kita akhirilah untuk live malam ni. Memang tak dapat langsung tak dapat kot, dah terputus tadi. Okey. Baru nak tanya soalan maut tu. Kalau nak dengar soalan maut, jawapan maut tu nanti kita sembang lain. Okey. Okey, saya rasa sampai sini je, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik.